Selamat pagi anak-anak 4 inovasi dan 4 dimensi. Ahad 5 Julai 2020. Hari ini kita masuk ke bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita akan belajar tentang situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini ialah memahami situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. Dan kriteria kejayaan yang ingin dicapai ialah kita nak mewakilkan situasi harian dalam bentuk ketaksamaan linear. Jadi kita tengok dulu konsep ketaksamaan. Okey, ini yang kita nampak setiap hari ya. Ini yang kita nampak setiap hari. Kalau bukan setiap hari mungkin keraplah kita tengok had ketinggian terowong. Yang biasa kita nampak ialah had ketinggian jambatan, had ketinggian suatu halangan, okay, yang kita nampak di jalan raya lah. Jadi bagi situasi dalam Raja 1, ini ialah Raja 1, ketinggian keseluruhan suatu kenderaan, katakan dia diwakili oleh H. Ketinggian suatu kenderaan, katakan dia diwakili oleh H. Okey, jadi H kurang daripada 4.75 meter. Sebab dalam kes ini had ketinggian terowong diberi 4.75 meter. Maksudnya kenderaan yang kurang daripada 4.75 meter ketinggiannya boleh melalui terowong tersebut. Yang lain tidak boleh. Kalau lalu juga dia akan langgar struktur terowong tersebut. Okey, jadi kita dalam situasi ini hanya satu kuantiti yang terlibat iaitu ketinggian dalam unit meter. Sekarang kita lihat situasi bagi dua kuantiti dan dua pemboleh ubah pula. Okey. Baiklah, untuk contoh dua pemboleh ubah. Untuk contoh dua pemboleh ubah, kita tengok Raja 2, Okay. BDM, apa maksud BDM? BDM bermaksud berat dengan muatan 7,500 kilogram. Ini menunjukkan yang maksimum berat maksimum kalau dengan muatan dia boleh menampung 7,500 kilogram. BTM ini menunjukkan berat tanpa muatan. Satu dengan muatan, satu tanpa muatan. Okey. Jadi kalau begitu, berapakah nilai muatan ataupun barang yang boleh diangkut oleh lori 3 tan ini? Okey, berapakah nilai muatan? Jadi kita tolakkan 7,500 tolak dengan 3,410. Jadi nilai muatannya boleh kita masukkan 4,090 kg ke dalam lori 3 tan ini. Okey. Jadi apa hubungan antara berat lori tanpa muatan, berat lori dengan muatan serta berat muatan? Kita tengok bagaimana kita nak membentuk ketaksamaan berdasarkan berat lori tanpa muatan, berat lori dengan muatan dan berat muatan. Jadi bila kita dah dapat 4,090 kilogram, jadi kita boleh bentuk satu ketaksamaan begitu. Okey, begini. Ketaksamaan begini. Maksudnya berat keseluruhan yang boleh ditampung katakan Y.
Y, berat Y. Okey, berat tanpa muatan lori itu ialah X. Maksudnya jumlah Y ini dia mesti paling maksimum maksudnya bila X tambah 4090 dia mesti kurang atau sama dengan Y. Bermaksud nilai Y adalah nilai semaksimum dah. Okey, bila X tambah 4090 dia tidak boleh melebihi nilai Y. Okey, tidak boleh melebihi nilai Y. Jadi nilai X dan Y ini ialah dua pemboleh ubah yang mewakili dua kuantiti tapi dalam unit yang sama. Okey, dia adalah dua pemboleh ubah yang diwakili dengan dua kuantiti dengan unit yang sama. Unit yang sama di sini ialah unit kg. Kg, kilogram. Sekarang soalan cikgu ialah boleh tak kita susun dalam bentuk macam ni? X tambah 4090 mesti kurang atau sama dengan nilai Y. Okey. Anak-anak 4 inovasi dan dimensi, tolong rujuk muka surat 156 muka surat buku teks muka surat 156. Contoh ini adalah daripada buku teks 156. Sebenarnya kat sini salah simbol kat sini tak sepatutnya X tambah 4090 adalah lebih atau sama dengan Y. Sepatutnya Y lebih atau sama dengan X. Sebab paling maksimum ialah Y. Nilai muatan yang paling berat dengan muatan paling maksimum ialah nilai Y. Dia tidak boleh lori ini, katakan lori 3 tan ini, dia sebenarnya tidak boleh mengambil muatan yang melebihi 7,500. Maksimum 7,500. Nilai Y ini maksimum 7,500. Dia tidak boleh lebih daripada 7,500. Okey. Jadi sepatutnya kita menggunakan simbol Y lebih besar atau sama dengan X dan bukannya kurang daripada X. Sebab bila X tambah 4090 dia tidak boleh melebihi berat dengan muatan. Okey, ada sedikit kesilapan di sini. Tetapi dia sebenarnya nak menunjukkan nilai Y dan X ialah dua pemboleh ubah yang mewakili dua kuantiti dengan unit yang sama. Okey, jadi kita boleh wakilkan dalam bentuk begini pun boleh. Sebab nilai Y ini mesti sentiasa lebih besar atau sama dengan. Lebih besar atau sama dengan. Okey, sebab berat dengan muatan adalah yang maksimum yang dia boleh bawa ialah 7,500. Jadi nilai Y ini adalah yang dah maksimum. Dia bila X tambah 4090 dia tidak boleh melebihi nilai Y. Jadi kita gunakan simbol ini ada sedikit kesilapan di sini. Okey, tolong betulkan muka surat 156. Jadi ketaksamaan sebenarnya digunakan untuk menerangkan hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama. Dua kuantiti yang tidak sama contohnya tadi berat dengan muatan dengan berat tanpa muatan. Okey. Jadi kita juga mengimbas semula apa yang telah dipelajari tingkatan 1 hingga 3. Simbol ini ialah simbol lebih besar daripada, ini ialah lebih kecil ataupun kurang daripada, ini ialah lebih besar atau sama dengan, ini ialah lebih kecil atau sama dengan. Okey, cikgu dah ajar masa tingkatan 3
Macam mana kita nak ingat? Kalau simbol ni kita turunkan satu garisan, okey, kita turunkan satu garisan menegak, kita nampak B. Jadi simbol ini mewakili besar. Okey, ini akan jadi besar atau sama dengan. Okey, katakan saya guna simbol yang ini. Kalau saya lukiskan satu garisan menegak ke bawah, nampak kecil. Jadi kita tak perlu hafal simbol. Kita turunkan satu garisan menegak ke bawah, nampak kecil, kecil atau sama dengan. Ini kecil ataupun sama dengan. Okey, ini yang telah kita pelajari daripada tingkatan 1 hingga 3. Okey. Satu lagi, pemboleh ubah merupakan satu faktor seperti unsur, ciri atau angka yang tidak tetap. Dia boleh berubah-ubah mengikut perhitungan ataupun situasi. Jadi pemboleh ubah boleh diwakili daripada huruf A hinggalah Z. Okey, jadi dia adalah satu faktor, ciri ataupun unsur yang tidak tetap. Jadi kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah dalam persamaan linear ialah 1. Okey, kuasa tertinggi. Maksudnya sekarang ni kita belajar katakan 2x tambah 4y kurang daripada 5. Kurang daripada 5. Ini ialah satu persamaan linear. Ke tak samaan linear. Persamaan maksudnya 2x tambah 4y sama dengan 5. Ini ialah persamaan. Sebab dia menggunakan simbol sama dengan. Ini ialah ketaksamaan. Ketaksamaan. Apabila kita menggunakan simbol lebih besar atau sama dengan, kurang atau sama dengan, ini semuanya merujuk kepada ketaksamaan. Kalau persamaan, dia merujuk kepada simbol sama dengan. Okay, itu perbezaan antara ketaksamaan dengan persamaan. Persamaan dia ada simbol sama dengan. Ketaksamaan kita menggunakan 4 simbol ini. Okey, kuasa tertinggi dalam persamaan linear. Persamaan linear kuasa tertingginya ialah 1. Maksudnya X kuasa 1, Y kuasa 1. Begitu juga dengan ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear juga adalah kuasa 1, kuasa 1. Tetapi kita menggunakan 2 pemboleh ubah sekarang. Okay, bagi tajuk ini kita menggunakan 2 pemboleh ubah. Okay. Jadi itu adalah persamaan dan ketaksamaan. Perbezaan persamaan dengan ketaksamaan. Jadi kita tengok contoh. Sebenarnya contoh lagi senang daripada konsep yang kita dah belajar tadi. Okey. Katakan Puan Hidayah ingin membeli beberapa keping poster matematik untuk digantung di dalam bilik matematik. Diberi sekeping poster kecil. Poster kecil ialah RM12.50, poster besar RM18.50. Kedua-dua poster wakilkan pembelian kedua-dua poster dalam bentuk ketaksamaan linear jika peruntukan pihak sekolah ialah RM150. Maksudnya, dia boleh beli paling maksimum RM150. Sebab peruntukan yang diberi oleh sekolah ialah RM150. Maksudnya, dia tidak boleh beli lebih daripada RM150. Dia mesti kurang atau sama dengan. Kurang atau sama dengan RM150. Sekarang, poster kecil. Katakan dalam soalan ni, K mewakili poster kecil, B mewakili poster besar. Poster kecil RM12.50, so RM12.50 darab dengan poster kecil, tambah dengan RM18.50 poster besar. Okay. Jumlahnya mesti kurang atau sama dengan. Jumlahnya mesti kurang atau sama dengan. Kurang atau sama dengan RM150. Tengok dalam kes ini, okay, kita tidak boleh menggunakan
RM. Kalau kita masukkan RM, dia akan menjadi pemboleh ubah. Dia akan menjadi pemboleh ubah. Okey, jadi RM ini tidak boleh dimasukkan ke dalam persamaan ataupun ketaksamaan. Okey. Satu lagi, kita tidak boleh menggunakan perpuluhan. Kita tidak boleh menggunakan perpuluhan. Okey, dalam soalan ini dia menggunakan 12.5, dia jadikan sebagai pecahan tak wajar. Okey, dia jadikan begini, barulah darab dengan 2 untuk hapuskan penyebutnya 2. Okey, tetapi ini maksudnya RM12, RM12.50. Okey, maksudnya bila saya darab dengan 2, dia akan jadi 25/2. Dia datang daripada 25/2. Ini datang daripada 37 bagi dengan 2. Okey, maksudnya kita nak jadikan dia pecahan tak wajar. Okey, kalau saya tak nak guna cara ini, saya boleh guna cara macam mana? Apabila saya dah jadikan per 2, barulah saya gunakan pula semuanya darab dengan 2, semuanya darab dengan 2, setiap unsur darab dengan 2 untuk hapuskan penyebut bagi pecahan. Jadi dapatlah jawapan tanpa penyebut, tanpa perpuluhan. Sebab ketaksamaan dengan persamaan, kedua-dua persamaan dan juga ketaksamaan, kita tidak boleh tulis dalam bentuk perpuluhan, kita tidak boleh tulis dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, mesti tulis dalam bentuk begini. Okey, sekarang saya tak nak gunakan cara begini, tukarkan kepada pecahan tak wajar, lepas tu baru darab dengan 2 untuk hapuskan penyebut di bawah. Apa yang boleh saya buat? Apa yang boleh saya buat? Cikgu tunjukkan kalau saya tak nak guna cara ni, sebab saya rasa dia menyusahkan saya, jadi saya buat macam ni. Okey, saya nampak perpuluhan, saya nak gerakkan satu tempat, ini gerak satu tempat, ini juga akan gerak satu tempat. Kalau saya gerakkan satu tempat, untuk satu angka saya kena gerakkan satu tempat untuk semua nombor sekali. So sekarang saya akan dapat 125 K, kosong di belakang, tak perlu, tambah 185 B kurang atau sama dengan 1500. Okey, saya nampak 125, saya nampak 185, saya nampak ada kosong. Okey, paling senang bila nampak 5 dengan kosong, kita bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5 sebab bila saya nampak macam ni, saya tak boleh biarkan jawapan saya dalam bentuk ni tau, walaupun dia tak ada perpuluhan ataupun tak ada pecahan tak wajar. Saya kena permudahkan. Jadi antara nombor 125, 185, 1500, nombor apakah yang paling senang untuk dibahagikan? Saya nampak 5 dengan kosong boleh bahagi dengan 5 kan? Jadi 125 semuanya bahagi dengan 5. 125 bagi 5 saya akan dapat 25K. Tambah 185 bagi dengan 5, 37B. Kurang atau sama dengan 1500 bagi 5, 300. Bila saya nampak 37 adalah nombor perdana, kita tak boleh bagi dengan nombor lain lagi. Jadi kekalkan jawapan sebagai 25K tambah 37B kurang atau sama dengan 300. Jadi sama tak jawapan saya dengan jawapan yang dicadangkan dalam buku teks? Sama Jadi gunakan jalan kerja yang mempermudahkan anak-anak semua. Jangan buat jalan kerja yang anda nampak susah. Okey, jadi buat jalan kerja yang mudah-mudah sahaja. Okey, kita tengok contoh yang satu lagi. Kita tengok contoh yang seterusnya. Taufik ingin membeli beberapa buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Taufik mendapati buku rujukan, kita gariskan rujukan RM14. Buku latihan RM9. Dan amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik RM100. Maksudnya Taufik ada RM100 sahaja. Okay?
Wakilkan situasi di atas dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. Linear maksudnya tidak ada kuasa 2, kuasa 3 dan seterusnya. Kuasanya ialah kuasa 1 saja. Bila dia kuasa 1, kita sebenarnya tak perlu pun menulis kuasa 1. Okey, sekarang kita wakilkan buku rujukan X dan buku latihan Y. Okey. Jadi satu buku rujukan RM14. Kalau ada X buku rujukan 14 darab X. Okey, sama juga dengan satu buku RM14, 1 darab 14. 2 buku 2 darab 14. 3 buku 3 darab 14. 4 buku 4 darab 14. Kalau X buku maka X darab 14 14X. Okay, sebab itu kita dapat 14X. Okey, bila dia membeli buku latihan juga, okay, kita tambahkan buku rujukan tambah buku latihan. Satu buku latihan ialah RM9. Kalau dia membeli Y buku latihan, 9 darab Y, 9Y. Okey, dia mesti belanja kurang atau sama dengan. Nampak tak kurang atau sama dengan? Cikgu gunakan simbol ini, nampak K macam ni, kurang atau sama dengan, kurang atau sama dengan. Kenapa mesti kurang atau sama dengan? 100. Sebab duit yang dia ada hanya RM100. Kalau duit yang ada dalam poket kita RM100, boleh tak kita belanjakan, katakan RM200 ataupun RM300? Tak boleh kan? Jadi jumlah buku yang dia beli mesti kurang atau sama dengan RM100. Okey, sekarang tengok 14, 9 dengan 100. Ada tak faktor sepunya yang kita boleh bagikan? Tak boleh kan? 14 boleh bagi 2 tetapi 9 tak boleh bagi 2 dengan 2. 9 boleh bagi 3 tetapi 14 tak boleh bagi dengan 3. Jadi kita biarkan jawapan begini sahaja. Okey. Jadi cikgu cadangkan anak-anak semua biarkan jawapan begini sahaja. Jawapan ini telah pun diterima. Tetapi kalau nak tukar pun tukar dengan berhati-hati. Sebenarnya kita boleh tulis juga dalam bentuk 14X kurang atau sama dengan, sama seperti persamaan, sama seperti persamaan kalau kita bawa ke arah bertentangan, positif akan jadi negatif, tambah akan jadi tolak. Okey? Kalau saya tak nak bawa 9Y, saya nak bawa 14, boleh juga. Tinggalkan 9Y di sebelah kiri, kurang atau sama dengan 100. Okey. Positif, bawa ke arah bertentangan, dia akan jadi negatif ataupun tolak 14X. 14X. Okey, 14X. Jadi kita tengok boleh buat dalam bentuk ni, boleh buat dalam bentuk ni. Cuma bila banyak bertukar kedudukan nombor, tolong berhati-hati dengan nilai positif dan negatifnya. Takut lagi banyak tukar, lagi banyak kesilapan yang dilakukan. Okey, jadi kekalkan dalam bentuk yang tadi boleh diterima, kita kekalkan saja. Jadi latihan untuk anak-anak hari ini ialah daripada buku teks tingkatan 4, muka surat 157. Kita tengok ini bukan praktis sendiri tau. Ini sebenarnya ini praktis. Ini bukan praktis komprehensif semua. Ini ialah praktis kendiri. Silap ni. Praktis kendiri 6.1A. Praktis kendiri 6.1A ada dalam buku teks semua. Jawab soalan 1, 1, A, B, C dan D sahaja. Okey, jawab soalan 1, A, B, C dan D saja. Okey, kita tengok. Cikgu cuma nak bagi satu tips saja untuk jawab.
1A buat sendiri. Cikgu nak buat 1B. Cikgu tunjukkan 1B. Yang lain buat sendiri. Okey. Wakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Pemboleh ubah yang sesuai maksudnya kita boleh gunakan huruf A sampailah ke Z boleh digunakan. Okey. Tapi biasanya kita gunakan huruf yang senang kita rujuk balik lah. Senang kita rujuk balik. Okey. Saya nak buat 1B. Pak Halim menternak ayam dan itik secara kecil-kecilan untuk menjana pendapatan sampingan. Okey. Katakan ayam saya wakilkan dalam bentuk X, itik saya wakilkan dalam bentuk Y. Tolong tulis dekat buku latihan, ayam, katakan ayam, nampak saja ayam, wakilkan bilangan dalam bentuk X, itik, bilangan dalam bentuk Y. Lepas tu, okey, saya buat arrow senang tau. Okey. Sekarang untuk ayam RM2 seekor. Ayam RM2. Itik RM1.50 seekor. Ini per ekor Ini per ekor. 1 ekor. Tetapi sekarang kita ada X ekor ayam, Y ekor itik. Dan Pak Ali mempunyai modal sebanyak RM500. Bila dia ada modal RM500, maksudnya jumlah belian mesti paling maksimum RM500. Jadi jumlahnya mesti kurang atau sama dengan RM500. Okey, beliannya nanti mesti kurang atau sama dengan RM500. Sekarang 1 ekor ayam RM2. 2 ekor ayam 2 darab 2. 3 ekor ayam 2, 3 darab 2. 4 ekor ayam 4 darab 2. Kalau X ekor ayam, X darab 2, 2X. Okay, kita tak tahu dia beli berapa ekor. Kita wakilkan dalam bentuk X ekor. Jadi ayam 2X. Tambah dengan jumlah itik yang dia beli, 1.5 RM1.50 darab Y RM1.50 1.5 Y. Okay. Tolong jangan masukkan RM ke dalam ketaksamaan. Okay. Bila kita masukkan RM ke dalam ketaksamaan, R akan menjadi pemboleh ubah, M akan jadi pemboleh ubah. Jadi terlebih 1 R, terlebih 1 M dalam bentuk ketaksamaan. Sedangkan R dengan M bukan pemboleh ubah kita. Okey. Jadi cikgu dah kata tak boleh dalam bentuk perpuluhan. Jadi saya nak jadikan dia tiada perpuluhan, saya gerakkan perpuluhan ini satu tempat. Bila saya gerakkan satu tempat, 2 juga perlu gerakkan satu tempat, 2 akan jadi 20. X tambah 15Y kurang atau sama dengan, ini juga akan gerakkan satu tempat, maka tambah lagi 1 kosong, ini akan jadi 500 supaya dia tidak ada perpuluhan. Sekarang, boleh tak kita permudahkan lagi? Boleh. Sebab ini ialah kosong, ini ialah 5, ini ialah kosong. Maksudnya faktor sepunya mestilah 5. Okey, faktor sepunya 5. Jadi kita gunakan 20 bagi 5, 4X. Tambah 15 bagi 5, 3Y. Kurang sama dengan 5,000 bagi 5, 1,000. Jadi inilah jawapan akhir kita. Sebab inilah jawapan yang tidak boleh lagi dipermudahkan. Selagi boleh dipermudahkan, permudahkan lagi. Okey, jadi untuk 1A, C, D, tolong lengkapkan sendiri. Okey, lengkapkan sendiri, senang saja. Okey. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan jaga kesihatan semua.